Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu wa ilmuka amin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه وعلمك آمين. أما بعد. Jadi insyaAllah hari ini kita sambung perbahasan kitab Mukhtasar Jiddan yang mensyarahkan matan Al-Ajurrumiyah. Jadi dalam kelas sebelum ni kita belajar berkenaan dengan tanda-tanda isim, yang mana tanda-tanda isim tu seperti yang kita telah ketahui dia ada berapa tanda? Ada 4 tanda. Okey. Jadi tanda-tanda isim ada 4. Itulah khafat, iaitu berbaris bawah, kemudian dimasuki oleh alif lam, kemudian tanwin, kemudian dimasuki oleh huruf jar ataupun huruf khafat sebelum kalimah tersebut. Okey, jadi untuk tanda-tanda isim ni tak semestinya dia mengumpulkan keempat-empat tanda tersebut. Perlu kita tahu, kita revise sikit. Tanda-tanda isim ni tak perlu dia nak kumpulkan dua tanda ataupun 3 tanda baru menjadikan dia isim. Tidak. Jadi walaupun dia dah ada satu tanda isim, maka itu dah menunjukkan bahawa dia adalah isim. Contohnya dia mempunyai tanda alif lam, tetapi dia baris di hadapan, dia tetap isim. Kerana apa? Kerana dia adanya alif lam pada kalimah tersebut. Contohnya dzalika al-kitabu. Jadi al-kitabu, tanda yang terdapat di situ adalah alif lam. Jadi bila dah ada alif lam, sudah pastilah dia adalah isim. Walaupun ba tersebut di hujungnya adalah berbaris di hadapan, ataupun sebelum dia tak wujud pun huruf jar ataupun huruf khafat, dia tetap adalah isim kerana alif lam tadi. Jadi satu tanda isim dah cukup untuk menjadikan dia tu adalah sebagai isim. Itu perlu kita pastikanlah. Okey. Jadi untuk hari ini insya-Allah kita masuk perbahasan berkenaan dengan fi'il dan juga huruf. Kita nak mengenali fi'il dan juga huruf. Jadi insya-Allah kita masuk dalam PDF, boleh tengok pada halaman 11 perenggan yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة يعني أن الفعل يتميز عن الاسم والحرف بدخول قد عليه وتدخل على الماضي نحو قد قام زيد وعلى المضارع نحو قد يقوم زيد فكل من قام ويقوم فعل لدخول قد عليه والسين والسوف يختصان بالمضارع نحو سيقوم زيد وسوف يقوم زيد فيقوم فعل مضارع لدخول السين وسوف عليه والتاء التأنيث الساكنة تختص بالماضي نحو قامت هند فقام فعل ماض liluhuqi ta'i alaihi. Okey. Jadi yang pertama untuk kita mengenali fi'il. Okey. Untuk kita mengenali fi'il, yang pertama fi'il ni dikenali dengan qad, sin, saufa dan juga ta'i ta'nis sakinah. Jadi sebagaimana isim ada 4 tanda, untuk fi'il juga mengandungi 4 tanda. Jadi mudahlah kita nak mengetahuinya. Okey. Jadi yang pertama, yakni annal fi'il, bahawasanya fi'il ini dibezakan daripada isim dan juga huruf dengan dimasuki oleh qad ke atasnya. Okey, ini tanda yang pertama. Okey. Okey, kita masuk alamatul fi'li. Okey. Yang pertama, dukhulu qad, ataupun kalau kita terjemahkan dimasuki oleh
qad. Okey. Jadi qad ni perlu kita tahu, qad boleh masuk kepada dua jenis fi'il, iaitu fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Jadi kita perlu tahulah, dan bila qad ni bergabung dengan fi'il madhi, dia akan memberi maksud yang lain. Apabila masuk dengan fi'il mudhari' akan memberi maksud yang lain. Okey. Jadi kita tengok. Contoh di sinilah kita ambil qad qama Zaidun. Okey. Okey. Contoh yang pertama, apabila masuk kepada fi'il madhi. Ni contoh bagi madhi. Yang ni contoh untuk mudhari'. Okey. Contoh untuk madhi dan juga contoh untuk mudhari'. Oh, terbalik Sekejap terbalik macam ni. Buat je. Okey, kita sambung. Live tadi. Okey, minta maaf. Okey, minta maaf kesilapan teknikal. Okey. Jadi alamatul fi'il, saya ulang balik saya ringkas. Alamatul fi'il yang pertama, dukhulu qad, dimasuki oleh qad. Okey, qad pada madhi. Qad qama Zaidun, kalau mudhari' qad yaqumu Zaidun. Okey, jadi qad ni dia mempunyai banyak peranan dia. Banyak maksud dia lah. Tapi yang paling mudah, qad apabila dia bergabung dengan madhi, dia akan jadi maksud taukid. Okey, taukid maksudnya satu penegasan. Qad qama Zaidun, maksudnya telah berdiri Zaid. Telah berdiri Zaid. Telah pasti Zaid berdiri. Penegasan lah di situ. Qad qama Zaidun. Kalau kita belajar dalam balaghah, bila ada qad, maksudnya dia adalah satu penegasan yang menunjukkan ayat tu mengandungi taukid. Jadi ayat sebegini disampaikan kepada orang yang mengingkari ke dan sebagainya lah. Okey. Kemudian mudhari' apabila masuk kepada apabila qad masuk pada yaqumu, dia akan memberi maksud kadang-kala ataupun rubba kadang-kala. Okey, ini penegasan. Okey, kadang-kala ini satu bentuk penegasan. Kalau pada fi'il mudhari' dia akan menjadi satu bentuk menunjukkan kepada taklil ataupun benda tu kadang jadi, kadang tak jadi. Kadang-kala Zaid berdiri, kadang-kala Zaid tidak berdiri. Jadi qad ni sememangnya dia masuk pada fi'il sahaja, tetapi apabila dia masuk pada fi'il madhi, ini maksud dia taukid. Maksud dia adalah taukid. Tapi apabila masuk pada fi'il mudhari', dia akan menjadi litaklil. Dan banyak lagi lah maksud qad ni. Dan kita contoh, kalau macam qad masuk yang kita gunakan dalam iqamah kita, dalam lafaz iqamah, qad qamat as-solat, telah pastinya didirikan solat. Kalau dekat situ dia menunjukkan litakrib. Qad di situ menunjukkan litakrib, maksudnya hampir masa untuk menunaikan waktu solat. Tu qad di situ menunjukkan dekatnya masa untuk menunaikan solat. Tapi secara ringkasnya, secara mudahnya boleh kita katakan qad ini bila madhi taukid, bila masuk pada mudhari' dia bermaksud taklil, maksud kadang-kala taklil.
Okey. Ini yang pertama, qad. Fi'il bertemu, sebelum ni didahului dengan huruf qad. Okey, seterusnya. Wasin wa saufa. Yang kedua adalah sin dan juga saufa. Yang kedua dan juga yang ketiga, sin dan juga saufa. Kerana apa? Maksud sin dan juga saufa adalah sama, iaitu akan menunjukkan kejadian yang akan berlaku pada masa akan datang. Okey. Yukhtassani bil mudhari', dikhususkan untuk mudhari'. Okey, contoh sayaqumu zaidun wa sawfa yaqumu zaidun. Okey. Kita tengok yang kedua. Yang kedua dan juga yang ketiga. Asin. Kemudian yang ketiga saufa. Okey. Jadi maksud sin dan juga saufa ni sama, menunjukkan akan berlaku, kejadian yang akan berlaku. Cuma bezanya dibahaskan dari sudut bahasa. Kalau sin ini, contoh kalimah di sini diberikan contoh sayaqumu zaidun. Kalau yang ni saufa yaqumu zaidun. Okey. Saufa yaqumu zaidun, sayaqumu zaidun, saufa yaqumu zaidun. Dari sudut pemaknaan, dia tak ada beza. Kedua-duanya menunjukkan perkara yang akan berlaku pada masa akan datang. Zaid akan berdiri. Zaid akan berdiri. Okey. Jadi berbeza dengan sin dan saufa. Sini pun maksud Zaid akan berdiri, menunjukkan perlakuan yang akan berlaku pada masa akan datang. Cuma beza dia, sin masa untuk berlaku benda tu tak jauh. Tak jauh, mungkin di atas dunia. Okey. Manakala kalau saufa menunjukkan kita benda tu berlaku untuk tempoh yang jauh, atau mungkin sangat jauh. Mungkin di akhirat, ataupun mungkin lagi 10 tahun ke dan sebagainya. Jadi bila menunjukkan tempoh yang lama, yang jarak dia jauh nak berlaku, kita akan gunakan saufa. Manakala kalau masa tempoh nak berlaku tersebut dekat, kita akan gunakan dengan sin. Okey. Adapun dari sudut pemaknaan adalah sama. Sayaqumu zaidun akan. Itu yang kalau dalam Al-Quran, banyaklah contoh dalam Al-Quran kalau kita perhatikan. Contoh sayaqulu sufaha'u minhum, akan berkatanya orang-orang yang jahil di kalangan mereka. Maksudnya pada zaman tersebut, apabila disebarkan Islam, orang-orang jahil pada ketika itu tak lama selepas disebarkan Islam akan berkata benda yang buruk, mencaci, mencerca dan sebagainya. Adapun kalau saufa, mungkin untuk tempoh yang lebih lama lagi lah. Banyaklah contoh-contoh dalam Al-Quran kalau kita perhatikan. Okey. Contoh itu yang dalam Al-Quran, kalau macam contoh kadang-kadang saufa ta'lamun, saufa ta'lamun, jadi menunjukkan kepada penyesalan ataupun keberlakuan penyesalan seseorang di hari akhirat. Dan apa? Kerana sebab tu dah digunakan lafaz saufa, menunjukkan betapa jauhnya. Dekat akhirat barulah mereka mengetahui bahawa selama ini pegangan agama mereka adalah sesat. Okey. Jadi ini sama maksud dia, akan. Okey. Jadi kita tahulah apabila ada sin dan juga saufa, gabungan dia, okey, dekat sini dia special dia, sin ni dia akan terus bergabung dengan huruf dengan fi'il selepas dia. Dengan kalimah fi'il selepas dia, sin ni akan terus bergabung. Berbeza dengan saufa, dia tak bergabung. Dia mustaqil. Dia duduk sorang-sorang dekat sini. Dia berpisah. Berbeza dengan sin, dia akan bergabung. Okey. Jadi dekat sini pun kita boleh tengok sendirilah. Kalau yang ni, walaupun dia menunjukkan keberlakuan pada masa akan datang, tapi kalimah ni bersambung, menunjukkan dia berlaku dalam tempoh yang dekat ataupun hampir. Kalau yang ni, dia dipisahkan dengan jarak. Jadi kita boleh tahulah saufa ni menunjukkan perkara yang akan datang, yang lama lagi nak berlaku. Okey.
Okey, ni tanda yang kedua dan juga yang ketiga untuk fi'al. Okey. Jelas kan setakat tu? Okey, wa ta'ut ta'nits as-sakinatu. Okey. Tanda yang keempat, kita masuk ta'ut ta'nis as-sakinah. Okey, ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta sukun yang perempuan. Nanti kita tengoklah. Dan dia hanya berlaku pada fi'il madhi semata-mata. Tanda ini dia masuk pada fi'il, tetapi hanya khusus untuk fi'il madhi sahaja. Okey. Tukhtassu bil madhi, contoh dia qamat hindun. Contoh dia qamat hindun. Okey. Jadi di manakah ta'ut ta'nis as-sakinah? Okey, ta'ut ta'nis as-sakinah inilah dia. Ta sukun. Okey, tanda dia sukun. Ni kita boleh tengok tanda dia sukun. Kemudian at-ta'nis. Jadi dekat sini menunjukkan kepada perempuan. Kerana apa menunjukkan kepada perempuan? Kerana hindun ni adalah perempuan. Pelakuan ini adalah pelakuan seorang perempuan. Jadi confirm yang ini adalah ta'ut ta'nis as-sakinah. Okey, jadi secara tak langsung kita tahu qama ini dia adalah fi'il. Kerana apa? Dia bersambungan dengan ta'ut ta'nis as-sakinah. Okey. Jadi itu sedikit tanda-tanda untuk fi'il, alamatul fi'li. Okey. Harap jelas setakat tu. Kalau ada persoalan boleh tanya di ruang komen, insya-Allah kita akan jawab. Okey, habis perbahasan berkenaan dengan fi'il. Okey. Kemudian kita masuk berkenaan dengan huruf. Okey. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yani anna al harfa يتميز عن الاسم والفعل بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل كهل وفي ولم، فإنها لا تقبل شيئا من ذلك، فعلاماته عدم قبول العلامات التي للاسم والفعل. قال العلامة الحريري في ملحة الإعراب: والحرف ما ليست له علامة فكس على قول تكن علامة، أي ما ليست له علامة موجودة بل علامته عدمية. ونظير ذلك الجيم والخاء والحاء، فالجيم علامتها نقطة من أسفلها، والخاء علامتها نقطة من أعلاها، والحاء علامتها عدم وجود نقطة من أسفلها أو أعلاها. والله سبحانه وتعالى أعلم. Okay, kita masuk tanda untuk huruf. Okay. Jadi tanda untuk huruf ni, alamatul huruf, alamat untuk huruf ni satu sahaja. Satu sahaja, iaitu apa? Tanda dia tidak menerima ataupun dia tidak menerima tanda untuk menjadi fi'il dan tidak menerima tanda untuk menjadi isim. Apabila dia tak boleh nak jadi fi'il, dia tak boleh nak jadi isim, secara automatik dia adalah huruf. Itulah tanda dia. Dia nak jadi isim tapi dia tak ada alif lam. Dia nak jadi isim tapi dia tak ada tanwin. Okey. Jadi dia tak boleh nak jadi isim. Kemudian kita tengok dia jadi fi'il, adakah dia dimasuki oleh qad? Tak ada qad. Adakah dimasuki oleh sin? Tak ada sin. Secara automatik dia bukan isim, dia juga bukan fi'il. Jadi secara automatik kita tahu itu adalah huruf. Okey. Alamatul harfi.
ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, iaitu sesuatu kalimah yang tidak bersesuaian, yasluhu ni bersesuaian bersamanya, tak boleh nak dimasuki padanya tanda-tanda sebagai isim dan juga dalil-dalil yang menunjukkan dia kepada fi'il. Okey. Okey, sebagai contoh yang disebutkan di dalam Mulhatul I'rab yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Hariri. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu, kita akan kenal lah Mulhatul I'rab ini, satu kitab yang masyhur berkenaan dengan ilmu nahwu. Jadi disebutkan sebuah bait di dalam kitab tersebut, wal harfu ma laysat lahu alamah fakis ala dhalika takun allamah, dan huruf ini adalah kalimah yang tidak mempunyai tanda, tidak mempunyai tanda isim dan tidak mempunyai tanda fi'il. Fakis ala qawli, kiaskanlah ataupun kiaskanlah dengan ucapan aku ini, jadikanlah ucapan aku ini sebagai contoh, maka engkau akan menjadi seorang allamah, seorang yang berilmu tinggi. Okey. Ai ma laysat lahu alamatun mawjudah, iaitu ketiadaan tanda yang menunjukkan dia adalah isim dan juga fi'il. Itulah huruf. Okey. Wa nazir zalika, perumpamaan dia. Di sinilah perumpamaan dia yang mudah untuk kita lihat. Okey. Contoh, diberikan contoh di sini dalam syarah Mukhtasar Jiddan ini, walaupun ringkas tapi mudahlah untuk kita faham. Okey. Wa nazir zalika, perumpamaannya contoh jim, kha dan juga ha. Okey. Jim, kha dan juga ha. Okey. Jadi kita tahu kalimah-kalimah ni, huruf-huruf ini dibezakan dengan kewujudan satu titik sahaja. Dibezakan dengan kewujudan satu titik. Jim, titik dia wujud di dalam kurungan dia lah. Manakala kalau kha, dia punya titik di atas, ni di tengah. Kalau ha, di manakah titik dia? Tak ada titik, betul. Apabila tak ada titik, itulah tanda huruf ha. Itulah tanda huruf ha. Disebabkan dia tak ada titik, dia adalah ha. Okay. Boleh kita perumpamakan jim ni adalah isim. Bagi contohlah, ini adalah isim, ini adalah fi'il, ini adalah huruf. Okey. Kalau jim dia ada titik. Okey, jim ada titik. Jadi dalam keadaan tersebut kita tahu dia isim. Isim, dia ada tanda dia, tanwin, dia ada alif lam, dia ada baris bawah. Okey. Kalau fi'il, dia ada tanda dia, titik di atas, ataupun adalah sin, saufa, qad dan sebagainya lah. Kalau huruf, dia tak ada apa-apa titik. Tetapi kita tahulah, disebabkan dia tiada apa-apa titik, maka dia adalah ha. Jadi itulah perumpamaan untuk huruf ini. Disebabkan dia tidak ada apa-apa tanda, maka dia adalah huruf. Okey, jelas setakat tu Contoh yang diberikan di sini adalah hal, fi, lam. Okey, tengok contoh huruf. Hal, fi. Okey, kita tengok hal dengan fi. Hal dengan fi. Okey, kita tengok, bandingkan ini, huruf ini, kita bandingkan dengan alamat isim. Okey, kita tengok alamat isim, dia mestilah berbaris bawah. Hal, kita tengok, adakah lam di baris bawah? Tidak. Okey, dia tak boleh jadi isim. Adakah dia ada tanwin? Tidak. Okey. Adakah dimasuki oleh alif lam? Hal, tidak. Adakah sebelum dia ada huruf jar? Tak boleh kan? Sebelum huruf tak boleh ada huruf jar. Ini adalah kata tanya. Kata tanya tak boleh lah sebelum dia ada kata hubung, betul? Okey. Jadi dalam keadaan ni, hal tidak menepati salah satu daripada syarat-syarat isim. Okey. Jadi dah terbatal, dia tak boleh menjadi isim. Kita tengok contoh tanda-tanda untuk menjadi fi'il. Okey, tanda-tanda menjadi fi'il. Sebelum dia kena ada qad. Tak boleh. Tak ada dalam kalimah bahasa Arab qad hal. Jaranglah kita rasa, tak pernah lagi lah saya jumpa qad hal, wallahu alam. Ataupun dimulakan dengan sin. Tanda-tanda fi'il yang tadi kita pelajari dimulakan, didahului dengan sin. Sahal, tak pernah. Tak pernah ada sin ataupun saufa, tak pernah. Ataupun adakah dia bersama dengan ta'ut ta'nis sakinah? Juga tidak pernah. Tak pernah kita jumpa halat, tak pernah. Jadi dalam keadaan ni, dia tak menepati syarat-syarat fi'il.
Okey, jadi secara tak langsung, secara keseluruhan ni kita boleh lihat disebabkan dia tak boleh nak jadi fi'il, dia tak boleh nak jadi isim, maka secara automatik dia adalah huruf. Jadi dia masuk dalam kategori huruf. Jadi tak langsung hal ni maksudnya adakah? Adakah? Okey, jadi dalam keadaan ni adakah ataupun hal ini tidak termasuk fi'il dan juga huruf. Jadi mudahlah kita kenal benda tu. Okey. Sama juga fi. Fi ni sama juga, kita perhalusi satu persatu. Kita tengok adakah dia menepati syarat isim, adakah menepati syarat fi'il. Tidak. Jadi dalam keadaan tersebut automatik dia masuk ke dalam kategori huruf. Okey. Okey, jelas setakat tu Jadi wallahu taala a'lam. Kalau ada soalan boleh tanya pada ruang perorangan komen. Saya harap jelas. Minta maaf atas kesalahan teknikal tadi. Okey. Jadi sebelum kita tamat kelas kita pada petang ini, kita buat revision sikit. Okey. Tanda untuk okey. Tanda fa'il. Okey, yang pertama qad. Okey. Yang kedua asin. Yang ketiga saufa. Yang keempat ta'ut ta'nis as-sakinah. Ini saya tuliskan secara ringkas lah, sebab ni nota yang ringkas untuk kita lihat sekali pandang je. Okey, qad ini pula dimasuki kepada mudhari' dan juga madhi. Dengan maksud yang berbeza. Apabila masuk kepada madhi, dia adalah taukid, satu bentuk penegasan. Apabila masuk kepada mudhari', dia adalah taklil, menunjukkan kepada kadang-kala. Kadang-kala berlaku, kadang-kala tidak. Okey. Sin menunjukkan akan. Bila ini menunjukkan akan berlaku. Okey, kemudian ta'ut ta'nis as-sakinah. Ini hanya untuk fi'il madhi sahaja. Okey, ini secara ringkaslah nota dalam bahasa Melayu. Okey, ini tanda-tanda fi'il. Adapun tanda-tanda untuk huruf, kita tulis dekat situ. Apabila tiada tanda fi'il, tiada tanda isim, maka dia adalah huruf. Itu secara ringkaslah, paling mudah. Okey. Jadi sepanjang pembelajaran bahasa Arab ni paling mudah. Kalau para pendengar di bulan Ramadan ni, apatah lagi kita sering bermuamalah dengan Al-Quran. Jadi seeloknya apabila kita baca tu, kita tadabbur ataupun kita perhatikan setiap perkalimah itu. Kita tengok, kalau kita baca satu ayat dan cuba kita klasifikasikan, paling mudah untuk menguasai ilmu nahwu dan juga ilmu bahasa Arab ni adalah melalui pembacaan Al-Quran. Tapi kita tak boleh nak baca secara sarat ataupun secara laju, pantas 10 minit habis satu juzuk. Dalam keadaan tersebut kita tak tadabbur dan kita tak dapat nak hayati mana satu isim, mana satu fi'il. Jadi cukup kalau macam contoh, kalau kita baru nak belajar bahasa Arab, kita ambil satu ayat, kita kena pasti dalam ayat tersebut mana satu isim, apakah tanda dia menunjukkan isim. Kemudian kita perhatikan mana pula fi'il, apa tanda menunjukkan dia fi'il. Kemudian kita perhatikan mana satu huruf dan apa tanda yang menunjukkan dia tu adalah huruf. Jadi dalam keadaan tersebut, malakah tersebut ataupun kita panggil malakah, satu bakat dalam memahami bahasa Arab tu akan datang secara semula jadi apabila kita perhatikan satu persatu daripada Al-Quran. Itu satu tips lah untuk kita bagaimana makin mahir untuk dalam ilmu nahwu ini. Okey. Jadi insya-Allah untuk kelas yang akan datang, jadi ini kita dah habis pengenalan awal berkenaan dengan isim, fi'il, huruf. Al-kalam itu apa? Terbahagi kepada 3. Kemudian dah bahagi kepada 3. Macam mana kita nak mengenali setiap satu tersebut. Okey, kita dah habis. Jadi lepas ni kelas yang akan datang insya-Allah barulah kita akan masuk berkenaan dengan babul i'rab. Bagaimana untuk meng-i'rab. Kelas yang akan datang kita akan masuk. Barulah kita akan mengenali i'rab ini macam mana, apa yang dimaksudkan dengan i'rab, bahagian dia ada berapa, hukum dia ada berapa dan sebagainya lah. Okey.
Jadi cukup sekadar tu. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان تجلى